surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam
tengah kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir melawat kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir di tengah kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir melawat kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Kau hadir jamah setiap hati. Kau hadir jamah
Selamat pagi dan shalom jemaah-jemaah di HCC SIB. Saya Pastor Kichuan sangat gembira kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan anda di sini untuk berkongsi sedikit. Kita berada di dalam keadaan yang sangat luar biasa sebab COVID-19 yang telah menular di seluruh dunia menyebabkan negara kita, Malaysia, berada di bawah PKP. Dan oleh sebab itu, perayaan Good Friday dan juga Ahad Kebangkitan Yesus telah menjadi sesuatu pengalaman yang kita tidak pernah alami sebab kita semua tidak dapat pergi ke gereja, bangunan gereja untuk bersama-sama merayakan hari yang sangat bermakna ini. Namun begitu, kita sudah pun masuk ke dalam minggu yang seterusnya, iaitu yang digelar biasanya sebagai Minggu Kebangkitan Yesus di bawah kalender agama Kristian. Maka hari ini saya ingin mengambil sedikit masa untuk berkongsi berkaitan dengan harapan yang abadi. Kerana kebangkitan Tuhan Yesus memang memberi kita harapan yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, saya ingin mengambil sedikit masa hari ini untuk berkongsi berkaitan dengan harapan yang abadi ini. Ada 3 perkara yang saya harap saya dapat berkongsi. Yang pertama ialah apakah soalan yang terpenting yang kita mesti jawab pada pagi hari ini. Soalan itu adalah soalan yang ditanya di dalam Alkitab. Yang kedua, B, ialah rancangan Allah yang tetap. Apakah rancangan Allah yang tetap supaya kita ada harapan yang abadi? Dan seterusnya, bahagian C, kita akan menelaah sedikit tentang harapan yang abadi ini. Soalan yang terpenting, kita mula di Lukas 18 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi apabila Anak Manusia datang, adakah dia akan menjumpai iman di bumi ini? Ayat ini adalah berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Dan soalan yang ditanya ini adalah satu soalan yang sangat penting. Mari kita baca sekali lagi. Tetapi apabila Anak Manusia datang, adakah dia akan menjumpai iman di bumi ini? Selepas Tuhan Yesus bangkit daripada maut, dia telah kembali dan muncul di depan murid-muridnya dan menunjukkan diri kepada mereka. Mari kita baca dalam Markus 16, iaitu satu petikan yang menerangkan apakah yang terjadi apabila Tuhan Yesus muncul di hadapan beberapa orang. Dan khususnya kita nak tanya soalan ini. Apakah keadaan murid-murid Yesus selepas kebangkitannya? Markus 16 ayat 9 hingga 14. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus bangkit semula pada awal pagi hari pertama minggu itu, pertama sekali dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang telah disembuhkannya daripada dirasuk 7 roh iblis dahulu. Maria pun pergi memberitahu murid-muridnya yang sedang berkabung dan menangis. Ketika mendengar bahawa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria, mereka tidak percaya. Itulah keadaan yang sebenar untuk murid-murid Yesus. Walaupun Maria Magdalena memberitahu mereka bahawa dia sudah jumpa dan lihat Tuhan Yesus yang hidup, namun begitu, mereka begitu sedih, begitu berkabung dan begitu dalam keadaan menangis dan nangis, sehingga mereka tidak dapat dan tidak mahu percaya. Seterusnya, ayat 12. Selepas itu, dia iaitu Yesus menampakkan diri dengan cara lain kepada 2 orang daripada mereka ketika mereka sedang berjalan ke desa. Kedua-dua orang murid Yesus itu segera pergi memberitahu yang lain, tetapi mereka tidak
percaya. Itulah keadaannya. Dua orang yang dalam perjalanan pergi ke desa ataupun desa Emmaus, mereka balik dan beritahu yang lain bahawa mereka telah jumpa Tuhan Yesus yang telah bangkit semula. Namun begitu, yang lain tidak percaya. Ayat 14. Kemudian dia menampakkan diri kepada kesemua muridnya yang 11 itu. Ketika mereka sedang makan, dia menegur sikap mereka yang tidak percaya dan keras hati, kerana mereka tidak mempercayai orang yang telah melihatnya setelah dia bangkit semula. Ya, begitulah keadaannya. Selepas Tuhan Yesus telah bangkit, murid-murid Tuhan Yesus berada dalam keadaan ketidakpercayaan. Jadi soalan yang kita tanya, iaitu soalan sebenarnya yang Alkitab menanya, apabila anak manusia datang, adakah dia akan menjumpai iman di bumi ini? Adalah soalan yang sangat penting untuk kita tanya. Ini ialah kerana COVID-19 ini adalah satu perkara yang telah menyebabkan seluruh dunia dipengaruhi dan terancam. Tetapi ini adalah satu sahaja daripada penyakit yang mungkin menular di seluruh dunia. Sebenarnya apabila kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahawa dalam tahun-tahun yang akan datang ini, pelbagai jenis penyakit, pelbagai jenis masalah akan melanda dunia ini. Kita sebagai orang yang percaya, orang saleh di dalam Yesus Kristus, kita perlu memelihara iman kita. Dan soalan yang ditanya, adakah apabila Tuhan Yesus balik untuk kali kedua, adakah dia akan melihat iman dalam diri kita sendiri? Adalah satu soalan yang kita perlu tanya diri sendiri juga pada hari ini. Jadi saudara-saudari, saya tahu bahawa di gereja SHCC ini anda telah mengkaji bersama-sama untuk beberapa bulan tentang buku Wahyu ini. Dan saya pasti bahawa anda telah faham bahawa pada masa yang akan datang, pelbagai jenis masalah akan melanda dunia ini. Masalah ini adalah masalah yang sangat besar yang akan menyelubungi seluruh dunia. Soalannya ialah, adakah kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Allah dan orang-orang yang saleh akan melalui masalah ini juga, ataupun kita akan diambil oleh Tuhan keluar daripada dunia ini supaya kita tidak mengalami semua kesusahan-kesusahan ini. Itulah soalan yang saya harap kita boleh jawab, sebab itu akan menentukan sama ada kita akan bersedia dengan iman yang teguh, iman yang kekal semasa Tuhan Yesus kembali. Jadi saudara-saudari, saya harap pada akhir hari khotbah ini kita akan dapati bahawa kita tidak akan berada dalam keadaan seperti itu murid-murid Yesus ini, yang berada dalam keadaan ketidakpercayaan. Jadi dalam bahagian B ini, mari kita menelaah dan pelajari apakah rancangan Allah yang tetap. Rancangan Allah yang tetap ini, saudara-saudari telah pun mempelajari melalui buku Wahyu. Tapi hari ini saya ingin menarik perhatian kita kepada Matius 24, iaitu yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan apa jua interpretasi yang kita ada, akhirnya kita tahu bahawa keputusan ataupun pada garis penamatnya, Allah menang. Haleluya. Itulah yang kita mesti faham. Pada akhirnya Allah akan menang atas segala-galanya. Semua musuhnya akan ditewaskan. Tetapi saya ingin kita membaca dengan seringkas-ringkasnya Matius 24. Sebab di dalam Matius 24
Tuhan Yesus seperti menceritakan kepada kita mengikut urutan masa bagaimana peristiwa-peristiwa satu persatu itu berlaku. Jadi yang memberikan kita jawapan juga, adakah kita sebagai jemaahnya akan berada di dunia ini apabila semua kesusahan dan kesengsaraan itu berlaku di dunia ini. Jadi mari kita buka ke Matius 24, Injil Matius 24, dan kita akan membaca beberapa ayat dari sana sini sebab tidak cukup masa untuk kita baca seluruhnya. Tetapi saya ingin menarik perhatian kita bahawa di dalam Matius 24, Tuhan Yesus seperti menceritakan mengikut urutan masa. Contohnya, sebab itu dia menggunakan beberapa perkataan yang menunjukkan bahawa ini adalah penerangan dalam bentuk urutan masa. Ayat 9 yang mengatakan setelah itu. Kemudian ayat 10 pada masa itu. Ayat 14 selepas itu. 16 ketika itu. Dan 21 pun ketika itu. 23 pada waktu itu. Ayat 29 tidak lama selepas kesengsaraan. Jadi apabila kita baca ayat perkataan-perkataan ini, kita sedar bahawa Tuhan Yesus sedang menceritakan peristiwa yang akan berlaku mengikut urutan masanya. Jadi saudara-saudari, di sinilah kita dapat lihat, mungkin kecil sikit tetapi saya akan baca juga kalau tidak jelas kepada saudara-saudari. Dalam Matius 24 ni ada beberapa perkara yang menjadi seperti bahagian-bahagian di dalam rancangan Tuhan ini yang berlaku mengikut urutan. Yang pertama, ayat 4 sampai ke 8 adalah apa yang Tuhan Yesus sendiri memanggilnya permulaan kesakitan bersalin. Permulaan kesakitan bersalin. Ya, itulah dikatakan di sini ayat 4 dikatakan, awas, jangan terpedaya oleh sesiapa pun. Ramai orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan membuat ramai orang terpedaya. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan desas-desus peperangan. Tetapi janganlah kamu gentar, kerana hal-hal begitu harus terjadi. Tetapi belum sampai waktunya akhir zaman. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Kebeluran dan gempa bumi akan berlaku di merata-rata. Segala ini cuma permulaan kesakitan sebelum bersalin. Jadi saudara-saudari, apabila berlaku semua tragedi dunia ini, peperangan, penyakit yang menular, itu bukan menunjukkan bahawa akhir zaman sudah bermula, tetapi itu menunjukkan bahawa itu adalah seperti permulaan kesakitan sebelum bersalin. Ya saudara-saudari, memang pada masa ini kita sedang menuju dengan lajunya kepada masa ini. Semakin hari, semakin banyak perkara-perkara yang sebegini akan berlaku. Jadi, itu adalah permulaan kesakitan bersalin. Ayat 4 hingga 8. Dan selepas itu, ayat 9 hingga 14. Mengatakan, setelah itu, kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh. Siapakah kamu ini? Orang yang percaya, orang Kristian, umat Allah. Jadi kita tidak boleh elak daripada ini. Sebab Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas di sini bahawa kita akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa kerana namaku. Pada masa itu ramai tidak akan lagi beriman. Soalan itu kita tanyakan. Alkitab menanyakan, adakah
bila anak manusia pulang ke dunia ini, adakah dia akan menjumpai iman? Itu adalah soalannya. Di sini dikatakan bahawa pada masa itu ramai tidak akan lagi beriman kepadaku, dan mereka akan saling mengkhianati dan membenci. Ramai nabi palsu akan tampil, memperdaya orang ramai. Saudara-saudari, itulah kita mesti tanya soalan. Adakah kita menjaga, membina iman kita supaya ia menjadi iman yang teguh? Ayat 13 adalah ayat yang sangat-sangat penting, saudara-saudari. Saya ingin membacanya dan tolong teliti di dalam Alkitab sendiri. Gariskannya. Sebab itulah satu perkara yang sangat-sangat serius. Tuhan Yesus dalam ayat 13 mengatakan, namun demikian, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Siapakah yang akan diselamatkan? Tidak lain dan tidak bukan seperti yang Tuhan Yesus kata, bahawa sesiapa yang bertahan semua penganiayaan, semua kebencian, semua sengsara, merekalah yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Itu adalah sesuatu yang sangat mencabar bagi diri saya sendiri. Adakah saya menyediakan diri, menyiapkan diri untuk menghadapi semua perkara ini? Adakah iman saya cukup kuat dan teguh untuk menghadapi kesemua ini? Injil ini kemudian akan dikabarkan. Saudara-saudari, ayat 9 hingga 14 adalah detik-detik akhir sebelum bermulanya akhir zaman. Belum lagi sampai akhir zaman, tetapi itu adalah detik-detik yang pertama. Kemudian barulah ayat 15 bermulanya akhir zaman. Dan bagaimanakah kita tahu bahawa akhir zaman itu sudah bermula? Ayat 15 mengatakan begini, oleh itu, apabila kamu melihat kekejian yang membawa kebinasaan yang disebut oleh Nabi Daniel di tempat suci, biarlah para pembaca memperhatikan artinya. Ketika itu, orang yang di Yudea mesti lari ke pergunungan. Apakah yang dimaksudkan dengan tempat suci ini? Saudara-saudari, tidak lain dan tidak bukan ialah bait Allah yang sudah dirobohkan. Maka sudah tentu kalau akhir zaman itu akan bermula dengan apa yang dikatakan di sini, kekejian yang membawa kebinasaan berlaku di tempat suci itu, maka itu bermaksud bait Allah mesti didirikan semula di Yerusalem, di tempat yang asal di mana bait Allah itu ditubuhkan. Pada hari ini bait Allah tidak ada di Yerusalem. Maka adalah logiklah bahawa sebelum bermulanya akhir zaman, bait Allah itu mesti ditubuhkan semula di Yerusalem. Jadi itulah yang kita menunggu pada masa apabila orang Yahudi membina semula bait Allah. Maka bersiap sedialah untuk akhir zaman untuk bermula. Dan apabila berlaku kekejian yang membawa kebinasaan itu, seperti yang telah dinubuatkan oleh Daniel, Nabi Daniel, maka bermulakah akhir zaman itu. Adakah kita berada pada masa itu di dunia ini? Mari kita baca. Masa itu dipanggil masa kesengsaraan yang besar. Masa kesengsaraan yang besar.
ayat 21. Ketika itu akan berlaku kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah berlaku lagi kalaulah masa itu tidak disingkatkan. Tiada seorang pun akan selamat. Namun demikian, demi umat pilihannya, masa itu disingkatkan. Jadi adakah umat Allah berada pada masa kesengsaraan besar? Sudah tentu ya, sebab masa itu disingkatkan khas kerana umat Allah berada pada masa itu. Dan ayat 24 mengatakan, kerana beberapa Kristus palsu dan Nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pelbagai mukjizat serta keajaiban untuk memperdaya orang, kalau boleh termasuk umat pilihan. Jadi maksudnya, masa ini ada umat pilihan Allah yang akan diterperdayakan, dan orang-orang ini tidak akan memegang kepada imannya. Soalan yang kita tanya pada awal, dan sebenarnya soalan yang Alkitab menanya, adakah apabila Anak manusia datang, adakah dia akan menjumpai iman di bumi ini? Iman dalam kalangan umatnya adalah soalan yang sangat penting untuk kita pastikan kita dapat jawab, ya, iman akan ada. Iman itu saya akan memelihara dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudari, kita sudah tentukan bahawa sampai ke akhir zaman, permulaan akhir zaman, kita masih berada di dalam dunia ini. Bilakah akan berlaku masa di mana umat pilihan Allah tidak akan berada di dunia ini? Mari kita baca di ayat yang ke-29. Tidak lama selepas kesengsaraan, yaitu kesengsaraan yang besar ini, tidak lama selepas kesengsaraan masa itu, matahari akan dikelamkan dan bulan tidak akan bersinar lagi. Bintang-bintang di langit akan gugur dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Tanda Anak Manusia akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa di bumi akan menangis melihat Anak Manusia dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya, dan Anak Manusia akan menghantar malaikat-malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari 4 mata angin dan satu hujung langit ke hujung yang lain. Saudara-saudari, inilah masanya apabila Tuhan Yesus akan kembali. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang sekaligus sahaja, tetapi ia ada 2 fasa. Fasa yang pertama ialah Tuhan Yesus akan kembali untuk mengambil kembali umat pilihannya. Dan itulah yang kita baca mulai ayat yang ke-29. Mengapakah Tuhan Yesus mengambil kembali umat pilihannya? Saudara-saudari, ada satu ayat dalam 1 Tesalonika, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Ayat ini berbunyi demikian. Allah memilih kita bukannya saudara-saudari, bukannya untuk menanggung kemurkaannya, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Kristus Yesus. Allah memilih kita menjadi umatnya dan selamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak perlu menanggung kemurkaan Allah. Itulah sebabnya apabila Tuhan Yesus pulang untuk fasa yang pertama, itulah masanya dia akan mengambil kembali umat pilihannya,
supaya kita tidak akan kecapi kemurkaan Allah. Haleluya. Bilakah ini akan berlaku? Seperti yang kita sudah baca, itu berlaku apabila satu tanda berlaku di langit, iaitu matahari akan dikelamkan, bulan tidak akan bersinar, bintang-bintang di langit akan gugur, dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Bilakah kemurkaan Allah itu akan dicurahkan? Saudara-saudari, Anda telah membaca di dalam buku Wahyu, dan kita tahu bahawa ini akan berlaku dalam melalui Wahyu 6:12. Mari kita teliti ini. Wahyu 6:12. Wahyu 6 ayat 12 mengatakan ini. Kemudian aku akan melihat anak domba itu memecahkan meterai ke-6, iaitu semasa meterai ke-6 dipecahkan, barulah ini berlaku. Seketika itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi seperti kain hitam, dan bulan merah seperti darah. Bintang-bintang gugur dari syurga ke bumi seperti buah arah luruh bertiup angin kencang. Saudara-saudari, itu adalah deskripsi yang diberikan sama seperti ayat 29 dalam Matius 24 itu. Jadi, pada meterai yang ke-6, itulah masanya Tuhan Yesus akan kembali untuk fasa yang pertama, untuk ambil umat pilihannya. Jadi saudara-saudari, pada masa itulah, kalau anda dan saya masih berada, kita mempunyai harapan untuk diselamatkan daripada kemurkaan Allah yang akan menyusul selepas itu. Sebab selepas itu, saudara-saudari, apa yang berlaku? Ayat 17 dalam Wahyu 6 ayat 17 yang mengatakan, hari besar yang dahsyat, hari kemurkaan mereka telah tiba. Itulah masanya Tuhan akan mencurahkan kemurkaannya ke dalam dunia ini. Tapi haleluya, pada masa itu, sebelum dicurahkan kemurkaannya, saudara-saudari, umat pilihannya telah diambil kembali supaya tidak akan mengalami kemurkaan Allah. Sebab Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus dan bukan untuk menanggung kemurkaannya. Saudara-saudari, itu adalah satu berita yang baik sekali. Memang kita akan mengalami penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan, tetapi kita tidak akan mengalami kemurkaan Allah. Saudara-saudari, kalau kita boleh teruskan dengan ini, Tuhan Yesus sebenarnya berhenti di situ dalam Matius 24. Dia tidak teruskan ke fasa keduanya, sebab cukup bagi dia untuk memberi dorongan kepada kita bahawa kita tidak akan menerima murka Allah. Tetapi untuk menghabiskan ceritanya, ialah selepas kita telah diambil oleh Tuhan Yesus untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga, maka kemurkaan Allah akan dicurahkan. Dan kemurkaan Allah ini bermula di Wahyu 16, di mana 7 mangkuk kemurkaan Allah akan dicurahkan ke dalam dunia ini. Itulah permulaannya, Wahyu 16, di mana kemurkaan Allah itu berlaku. Kemudian saudara-saudari, dalam Wahyu 19 ayat 11, kita membaca bahawa itulah kepulangan Yesus yang muktamad untuk menghancurkan dan memusnahkan semua musuhnya. Ayat Wahyu 19 ayat 11 mengatakan, kemudian aku melihat surga terbuka dan kelihatan seekor kuda putih. Dia yang menunggangnya dipanggil setia dan benar, dan dengan keadilan dia menghakimi serta memerangi. Matanya seperti nyala api dan di atas kepalanya terletak mahkota yang banyak.
Ada satu nama tertulis padanya yang tidak diketahui oleh sesiapa pun selain dia. Dia memakai jubah yang bercelup darah dan namanya Firman Allah. Siapa itu? Tuhan Yesus, kan? Sebab dia adalah firman Allah. Segala tentera syurga berpakaian kain linen halus yang putih bersih, menunggang kuda putih mengiringnya. Sekarang dari mulutnya keluar pedang yang tajam untuk diparangkan kepada segala bangsa. Dia sendiri akan memerintah mereka dengan tombak besi. Dia sendiri menginjak pengirik air anggur kemurkaan. Kemurkaan Allah Maha Kuasa. Itulah kemurkaan Allah dicurahkan. Pada jubah dan pahanya tertulis nama Raja segala raja, Tuhan, Tuan segala Tuan. Saudara-saudari, itulah masa dicurahkan. Hari kemurkaan Allah berlaku. Saudara-saudari, pada masa itu umat Allah tidak ada di situ. Kita sudah diambil pulang kepada Tuhan Yesus. Dan kita sangat bersyukur. Sebab ayat yang seterusnya 17 mengatakan, kemudian aku melihat malaikat berdiri di matahari berseru lantang kepada burung-burung yang terbang di udara. Marilah berhimpun. Marilah berhimpun untuk makan malam Allah yang maha besar. Kamu akan makan daging raja, panglima, orang berkuasa, kuda dan penunggang, dan semua orang baik, hamba maupun merdeka, baik kecil maupun besar. Itulah kemenangan Yesus. God wins. Allah menang. Itulah mutamat. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Allah akan menang. Jadi saudara-saudari, walaupun ada kesusahan yang akan datang dalam dunia ini, namun begitu kita didorong oleh rancangan Allah yang tetap ini, bahawa Allah akan menang bersama-sama dengan umat pilihannya. Saudara-saudari, akhirnya saya ingin mendorong kita dengan ayat-ayat yang diambil daripada 1 Korintus 15 ayat 54. Ya, berkaitan dengan kebangkitan. Tapi bukan sekadar kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan anda dan saya. Ya, kebangkitan yang kita menunggu-nunggu. Sebab itulah akan memberi kita kemenangan yang mutamat juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58 mengatakan ini. Setelah ini berlaku, terbuktilah firman, maut telah ditelan dalam kemenangan. Wahai maut, di manakah kemenanganmu? Wahai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, manakala kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirian, jangan berganjak, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan kamu. Kamu tahu bahawa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Saudara-saudari, apakah yang diterangkan di sini? Ialah kemenangannya. Kemenangannya ialah akhirnya kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Inilah yang dikatakan dalam ayat 42. Demikianlah dengan kebangkitan orang mati, tubuh disemaikan dalam kebinasaan dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ini adalah tubuh rohani yang tidak akan mati, yang tidak akan reput sebab kematian ataupun maut telah ditewaskan. Untuk selama-lamanya tidak akan berlaku lagi kematian. Maut telah ditewaskan. Untuk kita yang telah diangkat semasa Tuhan Yesus kembali, dikatakan bahawa dalam ayat 51, dengarlah aku memberitahumu suatu rahsia. Tidak kita semua akan mati, tetapi semua akan diubah serta-merta dalam sekelip mata ketika berbunyinya sangkakala yang terakhir. Ya, kalau kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasan. Kalau kita masih hidup pada masa itu,
kita akan ditukar serta-merta juga untuk menerima satu tubuh yang tidak akan binasa. Saudara-saudari, dorongannya Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius 24 sangat relevan. Pada hari ini kita perlu baca ayat ini dan letakkannya, kuncikannya di dalam hati kita. Mari kita baca bersama-sama. Namun demikian, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Saudara-saudari, pada masa ini kita perlu faham bahawa ayat 1 Korintus 15:28 mengajar kita supaya kita mesti berteguhkan pendirian, jangan berganjak, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdian. Satu lagi ialah supaya kita tahu bahawa jerih lelahmu tidak akan sia-sia. 58, ya. 1 Korintus 58. Dalam ayat itu, saudara-saudari, kita didorong teguhkan iman dan kemudian laksanakan kerja Tuhan. Pelayanan Tuhan Yesus belum habis, belum lengkap. Apa yang kita perlu laksanakan ialah terus membawa Injil kepada dunia yang memerlukannya. Ya, dunia takut dengan COVID-19, tapi apa yang lebih menakutkan ialah Allah yang penuh dengan kemurkaan. Itulah yang kita mesti faham. Saudara-saudari, akhir kata, in the end, God wins. In the end, akhirnya Allah akan menang. Saya harap dengan pada Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus yang kita raihkan bersama-sama, kita faham bahawa inilah yang dikatakan, sebab Tuhan Yesus bangkit, kita akan bangkit dalam ketidakbinasaan, dan kita akan mengalami dan mengecapi kemenangan di dalam Yesus sebab Allah menang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahawa Engkau mempunyai rancangan yang telah ditetapkan seperti yang dikatakan di dalam firman-Mu, khususnya dalam Matius 24. Kami sungguh-sungguh didorong kerana rancangan-Mu itu adalah rancangan yang tetap, yang mutamat, yang sudah akan berlaku. Oleh sebab itu Tuhan, bantulah kami, umat-Mu, walaupun dalam masa COVID-19 ini, supaya iman kita akan diteguhkan, iman kita akan menjadi kuat untuk menjadi orang umat-Mu dan tidak takut, tidak gentar. Sebab akhirnya apa jua yang berlaku kepada kami, akhirnya kita akan mengecapi kemenangan sebagaimana Tuhan Yesus mengecapi kemenangan melalui kebangkitannya. Dan bila Dia pulang untuk kali yang kedua, Jesus wins. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari kerana diberi peluang untuk berkongsi berita baik ini. Tuhan berkati dan stay at home, stay safe.